قل أجد فيما Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Muslimin dan muslimat, hadirin sidang penonton, semoga diberkati dan dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan, dengan kelapangan dan juga nikmat dapat kita berada dalam muka bumi Allah dalam keadaan sihat. Semoga kita semua dilindung oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah pandemik dan juga dirahmati oleh Allah dengan belah kasihan daripada Allah, dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk hidayah Allah, agar kita senantiasa berada dalam keadaan menjadi seorang hamba kepada Allah yang sentiasa patuh dan taat kepada Allah. Muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs aw fisqan aw uhilla li ghairi llahi bih faman ittura ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak akan mendapati apa yang telah diwahyukan kepada aku, perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ke atas makanan yang dimakan, kecuali ia datang daripada bangkai ataupun darah yang mengalir ataupun daging babi. Sesungguhnya semua itu adalah kotor dan najis, ataupun sesuatu perkara yang fasik. Sebagai contoh, menyembelih binatang bukan kerana Allah, dan barang siapa dalam keadaan keterpaksaan
dalam keadaan darurat, tanpa melampaui batas dan tanpa sengaja, sesungguhnya Tuhan engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan satu ayat yang amat sesuai kita bincangkan pada waktu ini untuk kita menghadami dan kita mentadabbur ayat Al-Quran yang mengandungi 1001 ilmu yang bersifat futuristik, yang bersifat masa depan. Bagaimana Al-Quran merupakan petunjuk kepada manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Al-Quran yang ditinggalkan sebagai mukjizat asalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang hebat ini disebut sebagai mukjizat ilmu. Mukjizat panduan, petunjuk sebagai manual kepada umat manusia sepanjang zaman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, iaitu nabi penutup bagi sekalian risalah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu sebagai risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman, yang dijadikan oleh Allah risalah sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan mukjizat ini untuk panduan kita. Sebab itulah Al-Quran merupakan suatu mukjizat ilmu yang sangat luas, yang diguna pakai bukan hanya ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, tetapi ia terus relevan dan terus evergreen sepanjang zaman sampai ke hari kiamat. Al-Quran jangan jadikan sekadar ia adalah bacaan, tetapi Al-Quran itu mestilah dijadikan sebagai panduan manual, sebagai dasar kehidupan, sebagai petunjuk dan sebagai asas-asas untuk kita berfikir, asas-asas untuk kita menyelesaikan masalah, asas-asas bagi kita merungkai segala problem dan segala masalah yang dihadapi oleh manusia yang berbeza sepanjang zaman dan masa, yang mungkin tidak sama yang berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Al-Quran hanya beberapa ayat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala tentukan hukumnya, dan bakinya yang banyak yang lain ayat-ayat Quran mengandungi asas-asas panduan, iaitu dijadikan sebagai panduan untuk manusia supaya hukum itu boleh berubah, boleh tentukan mengikut kaedah zaman dan masa berdasarkan kepada keperluan manusia pada waktu itu. Ayat yang kita bacakan sebentar tadi, iaitu bagaimana ayat ini relevan pada waktu ini ketika mana kita mendepani dan dalam kita menghadapi suasana pandemik COVID yang sedang melanda, yang bukan hanya melanda negara kita secara khusus, tetapi melanda seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Boleh dikatakan hampir tidak ada negara yang tidak terkesan dengan pandemik. Sama ada terkesan dari sudut penyakit dan virus, tetapi juga terkesan dari sudut sosial dan ekonomi. Kemungkinan negara tersebut tidak ada pesakit COVID, tetapi dia juga terkesan dengan sosial ekonomi, kerana tidak ada dunia yang bersendirian di atas muka bumi ini. Tidak ada negeri di atas muka bumi ini dan tidak ada negara yang hidup bersendirian. Saling bergantung di antara satu dengan lain. Mungkin sebahagian daripada keperluan makanan sesebuah negeri itu bergantung kepada negeri yang lain yang mengeksport. Begitulah juga kemungkinan keperluan kehidupan sesebuah negeri bergantung kepada keperluan daripada pengeluar-pengeluar yang berada di negara luar. Ini menunjukkan bahawa bagaimana suasana pandemik COVID ini amat memberi kesan kepada kehidupan kita. Tidak ada manusia yang tidak terkesan dengan pandemik. Sebagaimana saya sebut tadi, ada yang terkesan dengan penyakit. Kalaupun tidak terkesan dengan penyakit, terkesan dengan sosial dan ekonomi, perasaan, ketakutan, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut, ketakutan itu merupakan sebahagian daripada ujian Allah kepada manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Kami akan pasti menguji kamu daripada sesuatu berupa bentuk ketakutan dan kelaparan dahaga. Inilah ayat Al-Quran. Ayat yang kita bacakan daripada surah Al-An'am 145 sebentar tadi, bagaimana Allah Ta'ala menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk beritahu kepada kita
iaitu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bagi tahu kepada kita di sana terdapat satu dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa dasar itu? Iaitu dasar konsep pengambilan sesuatu makanan ataupun pengambilan sesuatu perkara yang kita hadam dalam makanan dan minuman kita, yang menjadi asas kepada salah satu cabang kepada halal dan haram dalam Islam, yang sudah menjadi perbahasan di kalangan kita sebagai umat Islam, yang tidak jauh daripada kita yang berbahas pada waktu ini yang berkait dengan makan dan minum dan perkara yang kita ambil sebagai jamuan, sebagai makanan, sebagai keperluan ubat-ubatan dan seumpama dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam kaedah ini, Allah Taala menyebut ada 3 perkara yang kita boleh lihat. 3 perkara kaedah Islam yang terkeluar daripada cabang perbahasan ayat Quran yang kita bacakan sebentar tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala mengajar kepada kita bahawa Islam ni pada asalnya suatu agama yang pasti tidak akan memudaratkan manusia. Iaitu agama yang diturunkan oleh Allah sebagai jaminan bahawa Islam yang diturunkan oleh Allah bukan ajaran agama apabila dia ikut ajaran Islam dan mempraktiskan segala ajarannya secara tunjuk ajarnya, bukan sesuatu perkara yang akan menempah kepada mudarat buat manusia. Ini jaminan Islam. Kalaulah Islam satu agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang menyebabkan apabila manusia itu mengamalkan Islam, maka dia menimpa mudarat, ini melambangkan kecacatan pada agama Allah. Sedangkan agama Allah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang merupakan Tuhan yang maha suci daripada serba kekurangan dan kelemahan, yang maha mengetahui. Mana mungkin suatu agama yang diturunkan oleh Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha suci daripada kelemahan, menurunkan suatu agama yang menjadi ikutan manusia, tetapi agama itu memudaratkan kepada manusia. Tidak mungkin. Ini sifat yang mustahil bagi Allah. Maka kita sebagai orang Islam berkeyakinan bahawa Islam merupakan suatu ajaran apabila dianuti dan diamalkan oleh manusia, ia dijamin tidak akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Ini asas yang kepercayaan yang kita kena yakin dan kita kena percaya. Begitulah juga apabila Islam itu dipraktiskan, bukan hanya dia tidak mudarat, tetapi dia tidak akan memberikan mudarat kepada pihak yang lain. Ini 2. Betul kaedah dalam ini tersebut dalam hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar, iaitu tiada mudarat dan tidak memudaratkan. Iaitu apa sahaja yang ada pada Islam tidak memudaratkan pada orang itu yang mengamalkan Islam, yang mengaplikan Islam, yang memakaikan Islam dalam kehidupannya, sesuatu perkara yang tidak memudaratkan dirinya. Betul juga apabila dia mempraktiskan Islam, orang yang berada di sekelilingnya tidak akan merasa mudarat kerana Islam yang dipraktiskan oleh seseorang tadi. Ini kehebatan Islam yang kita kena yakin dan percaya. Ini keyakinan yang kita kena yakin. Keyakinan yang kita kena masih pasak dalam jiwa kita, bagaimana kehebatan agama Islam yang diturunkan oleh Allah ini. Kemudian yang kedua yang saya nak sebutkan daripada ayat ini, iaitu bagaimana Islam ini agama yang menolak sebarang bentuk mudarat, dan agama yang kalau sekiranya agama itu menemui ataupun menjumpai satu mudarat, agama ini bersifat untuk memadamkan mudarat tersebut. Cabang daripada kaedah tadi, la darara wa la dirar, tiada mudarat dan tidak memudaratkan itu. Yang kedua ialah ad-dararu yuzal, iaitu darat itu mesti dihilangkan. Maknanya sekiranya ada mudarat yang berlaku di kalangan manusia, berpunca daripada penyakit, berpunca daripada apa saja bentuk perkara-perkara yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan mudarat kepada manusia, agama Islam ni berperanan untuk memadamkan mudarat tersebut. Ini Islam. Ini Islam berdasarkan ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Iaitu agama tidak mengizinkan mudarat, agama itu sendiri bukan mudarat dan tidak mengizinkan mudarat, dan agama kita ini, hadirnya agama kita ini akan memadamkan mudarat yang berlaku kepada manusia. Atas itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat tadi, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amhu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, sebutlah kepada orang Islam, iaitu Nabi SAW kena sebut kepada kita, sebut berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berkata, wahai Muhammad, sebutkan kepada mereka bahawa apa yang diwahyukan kepada aku ini,
yakni Islam, kata Nabi SAW, apa sahaja yang diwahyukan oleh Allah kepada aku ini, yakni ajaran Islam menerusi petunjuk Al-Quran, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada aku, satu perkara yang tidak mendatangkan perkara yang mudarat pada manusia, bukan perkara yang diharamkan. Bermakna Islam ni bukan datang nak menghalang manusia. Islam ni datang nak membuka kelapangan buat manusia, memberikan suatu keselesaan buat manusia. Sebab itu kalau kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita mencari hukum dalam Islam berkait dengan halal dan haram, kata ulama, kita tidak akan menemui ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut benda ini halal, benda ini halal, benda ini halal. Tetapi kita akan menemui dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut benda ini haram, benda ini haram, benda ini haram. Kenapa begitu? Kalau orang lihat dengan sekilas pandang, dia kata ini agama nak mengharamkan semua benda. Sebab itu ada ayat haram ini haram, haram ini haram. Sebenarnya kita kena faham vice versa, iaitu Al-Quran menyebut perkara yang haram kerana yang haram itu sedikit. Yang tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang halal, yang dihalalkan dan dibenarkan, diharuskan oleh Allah yang terlalu banyak, yang tak perlu dimentionkan, tak perlu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang negative thinking, sudah itulah dia menemui dalam Al-Quran, dia kata, Al-Quran ni sebut haram ini, haram sana, haram sini. Hakikatnya, Al-Quran hanya menyebut perkara yang sedikit dan melepaskan dan memberikan kebebasan ataupun memberikan kelapangan kepada manusia perkara yang halal, yang banyak, yang tak boleh disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang haram, yang sedikit itulah yang disebut oleh Allah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan bahawa yang haram itu yang pertama ialah maitah, iaitu bangkai. Bangkai ini maksudnya binatang yang diboleh makan sekiranya disembelih. Tetapi kalaulah tidak disembelih menjadi bangkai. Umpamanya binatang yang mati kerana ditanduk binatang yang lain. Ataupun binatang yang jatuh daripada tempat yang tinggi, mati dia, tak sempat disembelih. Ataupun binatang yang dilanggar oleh kenderaan. Ataupun binatang yang diterkam oleh binatang-binatang yang bertaring, yang berkuku dan seumpamanya. Ditinggalkan bangkai itu, maka haram bagi kita. Dan binatang-binatang yang berkaki empat yang lain, yang dikatakan binatang ternakan, halal bagi kamu selama mana kamu melih yang banyak itu. Maka yang sedikit itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, audaman masfuhan, iaitu darah yang mengalir. Darah ini kotor. Tidak dibenarkan kita mengambil darah, meminum darah, memakan daripada darah. Darah manusia, darah binatang ataupun seumpama dengannya. Aulahma khinzir. Yang ketiga ialah Allah Ta'ala mengharamkan kepada kita daging khinzir. Mengharamkan kita pada sumber-sumber daripada khinzir. Daging khinzir secara khusus. Yang ketiga, iaitu Allah Ta'ala menyebut bahawa uhilla li ghairillahi bih, iaitu binatang yang disembelih bukan kerana Allah dengan tujuan fasik. Contohnya binatang yang disembelih untuk kuil agama lain, lalu diambil oleh orang Islam, maka tak boleh. Kita tak dibenarkan mengambil binatang yang disembelih dengan tujuan untuk sembahan kuil ataupun sembahan Tuhan selain daripada Allah. Jadi empat ini sahaja pada asalnya Islam mengharamkan bagi kita. Karena lagipun empat perkara ini perkara yang mendatangkan mudarat buat manusia. Binatang yang bersifat bangkai, darah yang mengalir, daging khinzir, semuanya telah terbukti bukan hanya pada Al-Quran, bukan hanya menerusi daripada dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tapi telah terbukti dari sudut saintifik dan perubatan bahawa apa yang disebut oleh Allah ini, yang dilarang secara mutlak oleh Allah Ta'ala pada kita, ia suatu perkara yang pasti mendatangkan mudarat buat manusia, sama ada sedikit maupun banyak. Ini asas kefahaman kita berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Allah. Yang selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalalkan buat kita. Ini menunjukkan bahawa keluasan agama kita, yang tidak semudah-mudah kita nak mengharamkan satu perkara yang Allah Ta'ala halalkan bagi kita, kecuali yang sedikit yang diharamkan oleh kita, melambangkan bahawa Islam ni agama yang memberikan kelapangan buat manusia. Sebab itulah kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengharamkan suatu perkara yang kita tidak jelas. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya juga mengharamkan suatu perkara yang Allah Ta'ala halal bagi kita, kecuali ia menerusi ilmu, menerusi kefahaman, menerusi terbukti saintifik, eksperimen tertentu yang telah membuktikan mudarat ataupun seumpama dengannya. Maka ini asas yang kita kena faham.
Yang keduanya, yang seterusnya ialah bagaimana Islam kita ni agama yang meletakkan asas. Daripada ayat tadi Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu kepada seluruh manusia, aku tidak mendapati apa yang dihalalkan, apa yang diwahyukan kepada aku itu apa yang diharamkan manusia. Ini menunjukkan bahawa satu kaedah yang dalam kaedah fiqh mengeluarkan satu asas, formula untuk kita memahami sesuatu hukum, bahawa sesuatu perkara itu pada asalnya hukum halal, pada asalnya hukum harus, bukan pada asalnya haram. Asalnya harus dahulu, yakni dibenarkan oleh Islam. Hukum asal sesuatu perkara ialah halal ataupun harus, dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan semudah-mudah kita kata tak boleh. Umpamanya perkara-perkara baharu yang wujud di zaman kita yang terlalu banyak, bilangannya infinity, yang tidak wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita nak kata semua perkara yang baharu ini semuanya haram terus? Tak, pada asalnya halal dan harus ataupun dibenarkan terlebih dahulu. Umpamanya televisyen, umpamanya kenderaan beroda menggunakan enjin dan petrol. Di zaman Nabi menggunakan unta, kuda dan kaldai. Apakah enjin dan petrol ini kita nak kata haram? Apakah kita dengan semudah itu perkara yang tidak wujud di zaman Nabi SAW semuanya haram? Maka kenderaan itu pada asalnya harus, tetapi dia boleh menjadi halal, menjadi haram. Umpamanya kenderaan yang dibeli dengan jalan yang halal, jalan yang haram, menggunakan pinjaman riba sebagai contoh, maka kenderaan itu haram. Asalnya kenderaan itu satu keperluan manusia, pengangkutan yang digunakan manusia untuk bergerak, sebagaimana digunakan di zaman Nabi SAW menggunakan binatang-binatang untuk bergerak, untuk pergerakan dan pengangkutan, mengangkut manusia dan barang-barang keperluan manusia. Hukum asalnya harus, tetapi dia juga akan bertukar menjadi haram sekiranya umpamanya digunakan pada jalan yang salah, digunakan bersumberkan sumber yang diharamkan oleh Allah. Ini kaedah Islam. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, aku tidak mendapati apa yang diwahyukan oleh Allah kepada aku perkara yang sewena-wenanya mudah diharamkan. Tidak. Allah sebenarnya ingin kelapangan buat manusia. Allah tidak mengizinkan manusia dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan kesempitan. Kononnya kita nak bergerak tak boleh kerana di zaman kita ni tak ada unta, maka selain daripada unta tak boleh pakai umpamanya. Tidak begitu. Selama mana dia adalah pengangkutan, maka dia hukum asalnya ialah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan elemen-elemen yang menyebabkan dia haram, sebagaimana saya sebut sebentar tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaedah yang ketiga yang daripada ekstrak daripada ayat yang kita bacakan tadi, bagaimana kita keluarkan daripada Al-Quran, kata ulama, satu kefahaman ekstrak daripada ayat ini, iaitu ad-daruratu tubihul mahzurat, iaitu Allah Ta'ala menetapkan satu asas kaedah kepada kita bahawa apabila berlakunya perkara darurat ni bukan kecemasan, bukan kecemasan emergency sebagaimana berlaku dalam konteks kita. Darurat ni maknanya keterpaksaan dalam keadaan kesempitan yang teramat sangat, yang boleh menjejaskan kehidupan kita, nyawa kita, menjejaskan keadaan kita, menyebabkan sakit ataupun seumpama dengannya. Darurat ini sekiranya berlaku kepada manusia, maka agama memberikan keizinan untuk mengangkat darurat itu, sekalipun dengan jalan yang pada asalnya tidak boleh, maka dibolehkan. Ini kaedah dalam Islam. Islam letakkan kaedah berdasarkan ayat yang kita baca 145 surah Al-An'am sebentar tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ayat tadi. Allah menyebut di hujung ayat 145, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman turra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa, kata Allah, dalam keadaan darurat, dalam keadaan keterpaksaan, dalam keadaan kesempitan yang amat sangat, yang menyebabkan dirinya itu, nyawanya, maruah dirinya, keadaannya terancam, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepadanya untuk melepaskan keadaan itu. Walaupun dalam keadaan keterpaksaan itu dia melakukan pada asalnya perkara yang Allah Ta'ala haram, maka dibolehkan ataupun dihalalkan bagi Allah. Tapi dengan dua syarat.
Yang pertama, ghairu baghin, iaitu keadaan pertama jangan melebih-lebihan. Jangan berlebihan, jangan melampaui keperluan. Kalau sekiranya satu dos itu keperluan untuk menyebabkan dia hidup, maka satu dos itu haram. Umpamanya ubat itu satu dos. Ubat itu datang daripada sumber yang haram. Sumber mungkin ada arak, mungkin sumbernya ada babi khinzir. Satu dos itu, yang menyebabkan satu dos itu menyebabkan dia cukup untuk dia terus kehidupannya, maka cukup dengan satu dos, tak boleh ambil dua dos. Itu maknanya ghairu baghin, itu jangan melampau. Jangan mengambil perkara yang Allah Ta'ala pada asalnya haram kepada kamu, kemudian Allah Ta'ala halalkan kepada kamu, dan Allah Ta'ala haruskan kepada kamu dengan sebab keterpaksaan, kesempitan yang teramat sangat tadi, yang mungkin mengancam jiwa kamu, akal kamu, fizikal kamu dan seumpama kamu, maka jangan mengambil berlebihan daripada yang sepatutnya. Itu syarat yang pertama. Ghairu baghin, jangan melampau. Wala adin, iaitu syarat yang kedua, mengambil keadaan kesempitan itu, dalam keadaan keterpaksaan itu, walaupun dalam keadaan itu mereka mengambil jalan yang pada asalnya hukumnya haram, diharuskan oleh Allah. Syarat yang kedua, wala adin, iaitu janganlah dia ni dengan sengaja. Maknanya tak ada sebab. Bukan mengambil benda yang haram, yang kononnya haram itu bertukar menjadi halal, kan, dengan tak ada sebab apa-apa. Tak ada sebab darurat, tak ada sebab kesempitan, ataupun kepayahannya itu kepayahan yang direka cipta, bukan kepayahan yang real, bukan kepayahan dan kesempitan yang benar-benar nyata, tapi dia buat-buat kepayahan. Maka dia mengambil benda yang haram tadi, maka ia perbuatan yang ditegah oleh Allah. Maka di sini kata para ulama, daripada ayat ini, di hujung ayat ini Allah Ta'ala meletakkan suatu panduan kepada kita. Allah Ta'ala meletakkan suatu panduan kepada kita. Sebab itulah saya sebut tadi, Al-Quran ni bukan semuanya ayat nak menghukum semua. Kenapa? Kerana Al-Quran ni mengetahui suasana zaman yang tidak sama sebagaimana permulaan ayat diturunkan di zaman Nabi SAW. Kemungkinan di zaman kita ni wujud perkara-perkara yang baru. Wujudnya perkara-perkara ataupun benda-benda yang baru yang memerlukan hukum yang sesuai pada waktu itu. Yang mungkin sesuai di zaman Nabi, tidak sesuai di zaman kita. Ada suatu hukum yang relevan di zaman Nabi dan sesuai sepanjang zaman. Kerana dia hukum yang pengetahuan Allah yang maha bijaksana. Allah Ta'ala yang mengetahui. Tetapi di sana ada beberapa perkara yang Nabi SAW letakkan hukum di zaman Nabi tidak sesuai hukum di zaman kita. Ataupun apa yang berlaku di zaman Nabi tidak wujud di zaman kita. Apa yang berlaku di zaman kita tidak wujud di zaman Nabi SAW. Maka Allah meletakkan asas ini, ayat ini, iaitu Allah sebut faman turra ghaira baghin wala adin, iaitu Allah tak beri hukum, Allah tak letak hukum, Allah letak dasar, Allah letak suatu bentuk panduan kepada kita, iaitu Allah kata, kamu ni, Allah kata, aku dah turun dah ayat Quran, di permulaan ayat itu aku dah turun ayat Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada suatu perkara pun yang aku mudah-mudah haramkan kepada kamu, kecuali 4 saja aku nak haramkan. Yang pertama, aku haramkan kepada kamu akan bangkai. Bangkai tak boleh. Macam mana pun bangkai tak boleh. Walaupun kambing itu halal bagi kamu, binatang yang kamu boleh makan, tetapi kalau kambing itu mati dengan sebab yang bukan yang halal, contohnya mati dengan sebab terjatuh gaung, lubang dan seumpama dengannya, kambing itu kamu tak boleh makan. Yang keduanya, kamu tak boleh makan darah yang mengalir. Yang ketiganya, kamu tak boleh makan khinzir. Yang keempatnya, kamu tak boleh makan binatang yang dipotong lehernya, dikerat-keratnya bukan kerana Allah, kerana sembahan selain Allah. Jangan makan ini, kata Allah Ta'ala. Tetapi sekiranya dalam keadaan 4 ini, kamu zaman kamu sampai di zaman kamu, kamu terpaksa, kamu kesempitan, kamu dalam keadaan kepayahan yang nyata, kepayahan yang benar-benar wujud, kepayahan yang betul-betul terjadi kepada kamu, yang menyebabkan kamu mungkin mudarat pada tubuh kamu, nyawa kamu, dan terancam fizikal kamu, mungkin menyebabkan kematian, seumpamanya benda-benda yang haram tadi pun aku izinkan bagi kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud ayat Allah. Sampai begitu sekali yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimana Islam ini agama yang bukan bertujuan untuk menyusahkan kita. Sebab asalnya Islam ni agama yang Allah Ta'ala turun, yang bila dia turun ajaran dia, ajaran yang tidak mudarat, dan ajarannya tidak memberikan mudarat kepada orang lain, dan ajarannya juga
ajaran yang mendidik kita supaya ajaran inilah yang akan memadamkan mudarat sekiranya wujud. 3 benda. Pertama, ajaran Islam ni ajaran yang tidak mudarat. Siapa yang beramal dengan Islam, siapa yang ikut ajaran Islam, siapa yang pakai Islam ini dalam hidup dia, dia bukan ajaran yang menyebabkan diri kita mudarat. Ini jaminan yang kita kena percaya sebagai orang Islam. Yang keduanya, Allah Ta'ala beri jaminan bahawa sekiranya kita pakai Islam ini, sekiranya kita gunakan Islam ini, sekiranya kita manfaatkan Islam ini, dan sekiranya kita amalkan Islam ini tidak akan memberikan mudarat kepada orang yang ada di sekeliling kita. Bermakna sebagai contoh, kalau kita benar seorang Muslim, benar-benar seorang Muslim yang sejati, seorang Muslim yang ikhlas beriman kepada Allah, seorang Muslim yang benar-benar mempraktiskan Islam dalam kehidupannya, kewujudan seorang Muslim itu di tengah-tengah manusia yang lain yang berada di sekelilingnya itu tidak merasa terancam dengan adanya seorang Islam. Sebab itulah kita dinamakan Muslim, iaitu bukan hanya sekadar membawa maksud orang yang menyerah diri kepada Allah, daripada perkataan salima, sim, lam dan mim. Muslim maksudnya orang yang menyerah diri kepada Allah. Apa maksud selain daripada Muslim? Iaitu orang yang mendatangkan kesejahteraan kepada orang lain. Bermakna Islam ini berada di tengah-tengah manusia. Orang yang di sekelilingnya, sekalipun dia bukan Islam, dia tidak akan terancam dengan kebaikan yang diamalkan oleh seseorang yang beragama Islam. Ini kehebatan Islam. Yang ketiga, darurat itu kata Allah Ta'ala berdasarkan ayat ini, iaitu Islam ni agama, dia tak boleh biar mudarat berlaku depan mata dia, ataupun di sekelilingnya. Iaitu agama yang apabila berlakunya mudarat, agama inilah yang lebih orang kata berkesan, lebih efektif dalam memadamkan mudarat. Sebab itu kita kena berkeyakinan bahawa Islam ni penyelesaian. Kita ni tak salah kita mengambil ilmu-ilmu daripada luar pihak, pihak luar, sama ada mereka Islam maupun tidak Islam, boleh ambil. Sama mana ilmu itu memberikan manfaat kepada manusia, sama mana ilmu itu tidak membawa syirik kepada Allah, sama mana ilmu itu memberikan kebaikan, kesejahteraan pada dunia manusia dan dunia seisinya, termasuklah. Tetapi Islam, kita kena juga berkeyakinan bahawa Islam ni juga tidak mendatangkan mudarat. Ialah Islam, agama kita ni agama yang datangkan manfaat buat kita manusia. Adanya Islam di tengah-tengah manusia, Islam ni ialah agama yang berperanan untuk memadamkan mudarat. Islam ni dia tak biar kalau berlakunya mudarat di sekeliling ataupun berada di atas dunia ni, Islam duduk diam, tak buat apa-apa dah. Islam ni dia ada solusi dia. Dia ada penyelesaiannya. Hanya orang Islam, hanya manusia sahaja yang jahil tentang keindahan Islam, menerusi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang mengandungi sejuta ilmu yang tersembunyi itu. Hanya manusia yang jahil, manusia yang tidak merongkai ilmu-ilmu yang terkandung dalam dasar-dasar Al-Quran. Sebagaimana kita tak tahu apa yang ada di dasar laut. Dasar laut kita lihat satu kawasan yang cecair yang penuh, tapi kita tak tahu dia alam laut yang luas itu. Alam yang kita lihat dengan mata pun kita tak tahu seluruhnya. Banyak perkara yang tersembunyi daripada penglihatan kita, apalagi ilmu Al-Quran. Ilmu yang penuh rahsia, mukjizat yang diwahyukan oleh Allah, ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kaedah yang ketiga ni, ad-dararu yuzal, ad-dararu tubihul mahdzurat, iaitu agama kita ini agama yang bukan hanya dia tidak mudarat bagi orang yang mempraktiskannya, dan agama ini juga bukan agama yang memberikan mudarat kepada orang lain, tetapi agama kita ialah agama yang berperanan boleh memadamkan mudarat. Ini Islam. Ini agama yang kita anuti. Maka sebab itulah apabila datangnya masalah seperti pandemik COVID dan seumpama dengannya, Islam tak boleh berdiam diri dari memberikan pendapat dan penyelesaian. Di sana terdapat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan asas-asas, panduan pemikiran, formula untuk kita berfikir bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang berlaku di zaman kita, yang banyak tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Islam tak letakkan hukum, Islam letak dasar-dasar hukum supaya di zaman kita ni manusia boleh menggunakan kebijaksanaan akal. Manusia yang bukan background agama sebagai contoh mudah, gunakan kebijaksanaan akal.
untuk mencipta perkara-perkara baru yang boleh memberikan manfaat buat manusia. Islam tak larang. Islam menggalakkan penggunaan akal. Adapun mereka yang bijaksana, yang arif dalam bidang agama, merungkai daripada ayat-ayat Quran yang terdapat petunjuk dan rahsia-rahsia Al-Quran yang mengajar kepada kita bahawa sekiranya berlakunya pandemik seumpama ini, COVID ataupun apa saja mungkin penyakit di masa akan datang. Dulu di zaman 100 tahun dahulu, taun merupakan satu penyakit yang ditakuti. Pada waktu itu tidak ada vaksin, tidak ada ubat yang boleh merawat taun. Menjadi penyakit yang menjadi pandemik satu ketika dulu. Apabila ditemui penawarnya, vaksinnya, kerana kebijaksanaan manusia mencipta vaksin, walaupun pada asalnya ditakuti oleh manusia. Begitulah kita di zaman ini. Zaman kita ini COVID. Pada waktu ini kita berdepan dengan COVID. Maka agama membenarkan manusia mencipta, mereka cipta, mencari penyelesaian. Kerana Islam menggalakkan kepada kita, asalnya Islam kata apa? Tidak ada di dunia ini yang Islam nak haramkan kepada kamu. Kamu carilah, bertebaranlah di atas muka bumi untuk kamu mencari menggunakan kebijaksanaan kamu untuk mencari penyelesaian yang sedang kamu hadapi. Bukan Islam nak bagi kamu sempit, Islam nak melapangkan kepada kamu. Yang keduanya, bila berlakunya pandemik COVID ini, Islam kata apa? Ad-dararu yuzal, iaitu darurat itu, iaitu perkara mudarat itu mesti dipadam, tak boleh dibiarkan. Islam tak boleh berdiam diri. Kata kononnya Islam ni tak ada pendapat bagaimana menghadapi COVID. Dah, Islam dah sudah ada. Ayat yang saya bacakan tadi 145 daripada surah Al-An'am adalah merupakan satu daripada dua ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala mengizinkan kepada kita. Di mana Allah Ta'ala mengizinkan kepada kita sekiranya berlaku perkara mudarat, iaitu kesempitan, kepayahan yang luar biasa dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa kamu, maka Allah Ta'ala menyuruhkan kepada kamu untuk menyelesaikan mudarat itu. Sekalipun kamu berdepan, kamu dah fikir sampai ke siling mencari yang halal, tidak ketemui benda yang halal, melainkan yang ada di hadapan kamu haram sahaja. Contohnya haram saja. Carilah penyelesaian macam mana nak ubat COVID ni. Contoh saya nak sebut. Nak cari ubat macam mana nak hadapi COVID ni. Kita kena selesaikan masalah COVID dalam keadaan segera. Kalau tidak, bertambah lagi juta manusia akan mati kalau kita tidak temui vaksin. Cari yang halal, tak jumpa yang halal. Yang haram yang ada. Haram boleh menyelesaikan masalah COVID. Agama kita bagi yang halal, yang haram itu. Yang haram itu jadi halal. Itu Islam. Tetapi ini haram dibagi. Tapi vaksin yang kita guna pada hari ini bukan vaksin yang haram. Vaksin yang telah diakui halalnya. Telah disebut oleh pakar-pakar perubatan, pakar-pakar saintifik, pakar-pakar sains menyebut bahawa kandungan yang digunakan pada vaksin yang kita guna pakai pada ini iaitu kandungan yang dibenarkan oleh Islam. Yakni dia akui syaraknya. Dalam bahasa mudah kita sekarang ni ialah syariah compliance. Dia haluskan. Kita tak mahu benda yang haram lagi. Kalau jumpa yang haram pun, sesudah mencari yang haram, sesudah mencari yang halal, tidak ketemui yang halal, hanya yang haram. Yang haram itu dibenarkan oleh Islam. Begitu sekalilah kefahaman yang kita kena faham menerusi Al-Quran. Sebab itulah jangan kita mudah, sahabat-sahabat, saya pergi ke poin penghujungnya ialah dalam konteks kita berhadapan dengan COVID ini, jangan kita mudah terpengaruh dengan da'iyah anti-vaksin ataupun seumpama dengannya. Sekarang ni ramai yang juga bukanlah kata sedikit, bukanlah kata banyak, tapi ada juga sebahagian yang terpengaruh yang mengatakan vaksin ni tak bagus, vaksin ni agenda tertentu, vaksin ni mengandung yang haram ataupun seumpamanya, untuk mengenepikan sebarang bentuk ikhtiar usaha untuk kita melawan dan memenangi pandemik, memenangi dalam memadamkan pandemik COVID ini yang berbahaya kepada manusia. Kalau kita masih ragui tentang real ataupun tidak nyatanya pandemik ini, pergilah bertemu dengan mangsa-mangsa sakit yang berada di hospital, saudara mara kita, kenalan kita, sahabat-sahabat kita. Tanya khabar tentang mereka. Bagaimana mereka berdepan ketika mana mereka dijangkiti COVID-19. Tanya pendapat mereka. Apakah kita masih lagi meragui bahawa COVID ini masih perkara yang tipu daya ataupun seolah-olahnya perkara yang buat-buat? Tidak, tuan-tuan. Maka sebab itulah perkara yang mudarat yang sedang dihadapi oleh dunia pada waktu ini, yang dihadapi oleh negara kita, rakyat kita, dihadapi oleh saudara mara kita, kenalan kita, sahabat anda. Saya yakin dan percaya siapa yang menonton
siapa yang berada di Malaysia ni, boleh dikatakan tidak ada seorang pun rakyat Malaysia yang tidak ada saudara kenalannya, saudara maupun kenalannya yang tidak terkena COVID. Boleh dikatakan begitu. Hampir ratusan ribu rakyat kita yang pernah menjadi dijangkiti COVID. Cuba tanya, boleh dikatakan satu individu dalam negara kita ni ada orang sekelilingnya yang terkena COVID. Maknanya kenalannya, sama ada keluarganya maupun kenalannya. Kenalannya, rakan pejabatnya, jiran tetangganya, orang kampungnya, ataupun siapa sahaja. Bermakna satu penyakit yang benar-benar nyata yang mesti ditangani oleh manusia. Dan Islam ialah agama, sebagaimana saya mukadimah di awal permulaan tadi, saya menyebut Islam, datangnya agama Islam ni membawa 3 risalah. Yang pertama, iaitu agama Islam, agama yang apabila kita pakai Islam, apabila kita beramal dengan Islam, apabila kita praktiskan Islam, agama yang bukan memberikan mudarat kepada orang yang praktis Islam. Bermakna, jangan kita berasa bahawa kita beramal dengan Islam ni, Islam payah memayahkan kita. Tak boleh sana, tak boleh sini. Ini tak buat, tak ni tak boleh. Nak buat ni tak boleh. Jangan begitu. Islam tidak bersifat demikian. Tidak bersifat demikian. Kalau orang itu yang menganut Islam, yang beragama Islam, dia menganggap bahawa dia menjadi orang Islam, tapi terhalang banyak perkara dengan Islam, bermakna dia tidak faham Islam. Itu saya yakin sebenarnya. Saya boleh jawab begitu. Saya yakin dan percaya orang yang berfikiran demikian adalah orang yang jahil tentang agama. Dan apakah wujud orang ini, golongan sebegini? Ada golongan begini. Saya sebagai asatizah, salah seorang daripada ustaz, berhadapan dengan banyak masyarakat dalam kuliah pengajian dan seumpamanya. Kita kedapatan yang kita jumpa masyarakat, kita jumpa ada golongan Islam ni, orang yang dia beramal Islam, tapi dia menganggap dia beramal Islam ni banyak menghalang dia. Banyak halangan dengan sebab dia beramal Islam. Kalau dia tak beramal Islam, dia kata dia boleh release, dia boleh buat macam-macam. Tapi kerana dia Islam, dia tak boleh buat macam-macam. Ini orang yang jahil tentang Islam. Bagi saya, orang yang jahil. Yang kedua, Islam ini agama yang apabila kita mempraktiskan Islam, dia bukan agama yang memudaratkan orang sekelilingnya. Ini yang kedua yang kita kena yakin. Bermakna, Islam tidak mengajar kepada kita bahawa apabila kita menjadi seorang Muslim, beramal Islam, orang sekeliling kita ni dimudarat. Bermakna contohnya, saya seorang suami, bila saya mempraktikkan Islam dalam diri saya, isteri saya mudarat, anak saya mudarat. Contohnya, dia tak makan, tak minum. Umpama dia susah sebab saya nak beramal Islam. Betul-betul. Ini orang yang bukan beramal Islam. Ini orang yang jahil Islam. Mana mungkin seorang suami, kononnya dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul, dia orang yang berpegang kepada ajaran Islam, kemudian dengan sebab dia ni orang yang menjaga agama, taat pada Allah, lalu dia tak mencari nafkah ataupun tidak mencari rezeki untuk beri makan anak dan isteri kerana dia nak taat kepada Allah. Tak mungkin. Tak mungkin begitu Islam. Tidak mungkin jadi begitu. Ini orang yang bukan hanya taat pada Allah, dia tidak taat kepada Allah, tidak memahami ajaran Islam. Yang ketiga, Islam ni agama apa? Islam ni ialah agama yang dia tidak boleh melihat mudarat berlaku sekelilingnya, melainkan Islam ni dia akan keluar satu penyelesaian untuk menyelesaikan dan memadamkan mudarat. Inilah kefahaman kita. Jadi dalam konteks ini, orang tertanya-tanya, apa pandangan Islam tentang pandemik COVID? Jangan bimbang, ada dalam Islam. Jangan bimbang. Apa pandangan Islam tentang vaksin? Jangan bimbang, ada dalam Islam. Tak payah kita ragui. Dalam Islam ni ada tak nak buat vaksin? Tak payah bimbang. Semuanya ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Tidak ada suatu perkara yang berlaku di atas muka bumi ni tidak dinyatakan oleh Allah, kecuali orang itu jahil tentang ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. SOP sebagai contoh. SOP sebagai contoh. Perkataan SOP, standard jarak penjarakan, standard prosedur ni, SOP kita jaga penjarakan sosial kita 2 meter, 1 meter, 2 meter, pakai mask dan seumpamanya ni semuanya adalah Islam. Bila berlakunya pandemik, wabak penyakit yang boleh tersebar dengan sentuhan, tersebar dengan sebab udara sebagai contoh, berlakunya kuarantin, penjarakan, seumpamanya ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada, walaupun tak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis, perkataan SOP, tidak disebut penjarakan 1 meter, tidak disebut tentang pakai mask dan seumpamanya, tapi prinsip dan konsep penjarakan itu sudah ada dalam ajaran sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutlah hadis yang banyak diwar-warkan oleh para ulama dan asatizah kita dalam mempertahankan
pendapat tentang SOP ini yang berselari dengan ajaran Islam. Itu bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa berlakunya taun di satu tempat, orang dalam negeri itu jangan keluar dan orang daripada luar negeri jangan masuk. Ini adalah konsep SOP, iaitu penjarakan, iaitu mesti ada berlakunya perpisahan ataupun kuarantin lah bahasa kita, kuarantin. Kaedah inilah kuarantin. Tapi dalam dunia sekarang ni kita tak boleh nak kuarantin seluruhnya, kerana kita hidup bergantungan di antara sesama lain. Maka sekurang-kurangnya lokasi yang berlaku pandemik kita kuarantin. Adapun yang manusia lain kuarantin diri sendiri. Contohnya penjarakan 2 meter itu kuarantin bagi konteks kita. Kuarantin adalah juga merupakan kuarantin. Kita menjarakkan diri kita 1-2 meter itu kita mengkuarantin diri kita dengan pihak yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini konsep-konsep yang sudah ada dalam ajaran Islam. Maka sebab itulah prinsip yang ketiga yang sebut tadi, ad-dararul yuzal, iaitu mudarat itu mesti dipadamkan. Ini pendirian Islam. Ad-dararul yuzal, iaitu mudarat mesti dipadamkan, mesti dihilangkan. Kerana Islam itu membawa satu ajaran yang tidak berdiam diri apabila dia melihat mudarat yang berada sekelilingnya, melainkan Islam akan berperanan untuk memberikan idea, memberikan solusi penyelesaian bagi memadamkan masalah pandemik yang sedang dihadapi oleh kita. Dalam konteks ini, sebagai contoh, vaksin. Kita tak boleh anggap vaksin ini satu perkara yang remeh. Vaksin adalah merupakan salah satu bentuk pencegahan. Mungkin dia tidak menjadi rawatan secara tuntas untuk merawat penyakit padam ataupun melenyapkan sekelip mata, tapi dia merupakan salah satu kaedah pencegahan, iaitu memastikan orang yang divaksinkan itu terlindung daripada COVID, dan sekiranya dia terkena COVID pun tidak orang kata tidak serius, tidak seserius bagi orang yang tidak divaksin terkena COVID. Maka itulah kaedah pencegahan yang diajar dalam kaedah Islam. Al-wiqayatu khairun min al-wiqayah khairun min al-ilaj, iaitu pencegahan itu lebih baik daripada rawatan. Cegah terlebih dahulu. Ini kaedah Islam. Prevention is better than cure. Pencegahan itu lebih baik daripada rawatan. Ini kaedah-kaedah yang bertepatan dengan ajaran ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Bagaimana Islam ni agama penyelesaian bagi manusia. Maka sebab itulah saya seru kepada seluruh muslimin, jangan kita ragu. Yang pertama sekali, yang pertama sekali yang saya nak sebut, bahawa jangan kita ragu dengan ajaran Islam. Kemampuan ajaran Islam, kemampuan Al-Quran bagi menyelesaikan kemelut manusia. Yang kita yakin pegang di tangan kita, Al-Quran ini satu panduan manual yang Allah tinggalkan kepada kita untuk umat manusia sepanjang hayat, sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ini keyakinan yang kita kena ada dalam jiwa kita. Maka tak boleh kita anggap bahawa Islam tidak ada penyelesaian dalam konteks apa yang sedang dihadapi oleh dunia, kecuali kita hanya jahil tentang ilmu-ilmu Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Dan kita ramai orang Islam memang jauh dengan Al-Quran. Hanya segelintir orang Islam saja yang yakin dengan rujukan Al-Quran. Ada orang Islam kita marah apabila kita berhujah dengan Al-Quran. Nak cakap berhujah Al-Quran, dia kata guna Al-Quran, menunggang agama. Sedangkan Al-Quran lah panduan kita. Al-Quran lah rujukan kita. Al-Quran lah penyelesaian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Penyelesaian dalam konteks Allah Ta'ala letakkan bagaimana manual dan formula untuk kita berfikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia sepanjang zaman, yang kemungkinan masalah itu tidak wujud di zaman Nabi SAW. Inilah panduan Al-Quran. Maka sebab itulah sahabat-sahabat saya nyeru semuanya untuk bersegeralah mengambil vaksin. Alhamdulillah, saya sendiri pun sudah mengambil vaksin dos pertama dan menunggu appointment ataupun janji temu dos yang kedua pula. Dan saya seru semuanya untuk mengambil vaksin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung dan menjadi sebab dan asbab Allah Ta'ala lindung kita daripada malapetaka. Kerana Islam tidak menolak sebab. Sebagaimana Islam tidak menolak makan untuk kenyang. Kita tak boleh tunggu kenyang dengan perintah Allah. Kita tidak boleh tunggu kenyang dengan wahyu daripada Allah. Kononnya Allah ilhamkan kita untuk dikenyang, kecuali Allah ilhamkan kepada kita untuk makan sehinggalah kita kenyang dan kita dapat melakukan aktiviti kita menerusi tenaga yang dibekalkan daripada makanan yang kita makan, yang kita hadam. Tak mungkin seorang itu kenyang tanpa makan. Tidak mungkin orang itu hilang dahaga tanpa minum. Begitulah, tak mungkin seorang itu sembuh sakit daripada dia berusaha dan berikhtiar
berikhtiar untuk dia disembuhkan menerusi ubat-ubatan sebagai contoh, walaupun tak nafikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala seorang itu boleh sembuh dengan izin Allah tanpa ubat, tapi tidak berlaku kepada semua. Hukum yang jarang-jarang berlaku, yang kadang-kadang berlaku, kita tidak boleh pakai kepada umat awam, tak boleh pakai. Umpamanya saya ustaz, saya doa kepada Allah sahaja agar Allah sembuh, Allah sembuhkan saya, alhamdulillah, itu Allah Ta'ala izin kepada kamu. Tapi hukum kamu berdoa, bergantung doa kepada Allah dan tanpa kamu ikhtiar untuk sembuh, dengan izin Allah kamu sembuh, kamu tak boleh pakai hukum yang sama kepada orang awam yang lain yang mungkin taraf iman yang tidak sama. Sebab itu Islam tidak menggunakan hukum itu ke atas orang awam. Islam menggunakan hukum alam ke atas manusia. Tak boleh gunakan hukum batin kepada manusia. Kita tak boleh hukum orang itu ikhlas ataupun tidak ikhlas dengan kita melihat perbuatan orang itu, kerana hukum ikhlas ialah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itulah kita tak boleh hukum orang awam dengan keyakinan kita. Walaupun kita seorang yang yakin Allah pasti menyembuh kita tanpa vaksin, Allah boleh sembuh kita tanpa vaksin, itu hukum diletak pada masing-masing. Kita tak boleh letak hukum ini ke atas orang awam. Kerana Islam mengajar kita bila meletakkan hukum kepada orang awam, gunalah hukum alam. Hukum alam ni hukum yang boleh dilihat, iaitu seorang itu kenyang dengan makan, seorang itu hilang dahaga dengan minum, seorang itu dia sembuh penyakit dengan dia berubat dan makan ubat, vaksin dan seumpamanya. Inilah seruan kita, ini kaedah Islam yang ajar pada kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sepotong ayat Quran yang kita bincangkan pada malam ini, 145 daripada surah Al-An'am yang kita bincangkan dengan panjang lebar, saya cuba untuk sesuaikan bahasa dan perkataan saya untuk memudah memahami kaedah ini, supaya kita dapat faham Al-Quran dan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.